يا قلبي ناداك واتمنى تبقى انت وياي يا بعد سنين شوق وحنين انا لك هنا معايا يا ضمني ليك ده انت حبيبي حياتي ليك وعايش عمري عشان عينيك وعمري فداك يا قلبي ناداك وتمنى تبقى انت وياي يا Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita pun dah lama tak bersua muka, ya. Daripada tahun lepas bawanya sampai tahun ini, ya anak-anak. Dah lama kita tak belajar dengan bersemuka kan. Last pun bulan 5 hari tu, lepas tu gap lagi, cuti lagi disebabkan COVID-19, ya. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan bala ini cepat pergi, ya. Cepat pergi dan kita pun nak sekolah cepat, kita pun nak mak ayah pun cepat boleh bekerja kembali, ya. Yang mana mak ayah dicutikan, jadi mak ayah pun boleh kembali normal, ya. Mudah-mudahan insya-Allah. Sama-sama kita berdoakan moga wabak ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mari kita sama-sama doa belajar dulu. Mudah-mudahan dapat manfaat dan apa yang Ustaz sampaikan sekejap lagi dapat kamu simpan di dalam akal dan hati. Mudah-mudahan apa yang Ustaz ajar kamu boleh sampaikan pada kawan-kawan, ibu ayah dan keluarga, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, insya-Allah hari ini kita akan belajar tentang tajuk najis, ya. Tahun 2 hari ini kita akan belajar tajuk najis. Kita tengok nota ini. Apa yang kita akan dapat hari ini ialah erti najis. Yang kedua, bahagian najis. Yang ketiga, contoh najis mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah. Ya, nanti Ustaz akan terangkan semuanya. Yang keempat, cara menyucikan. Cara menyucikan najis mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah. Dan seterusnya. Ya, seterusnya. Okey. Yang pertama, Ustaz akan terangkan pengertian najis. Apa itu pengertian najis? Pengertian najis ini adalah sesuatu benda kotor yang menyebabkan tidak sah ibadah seperti solat dan tawaf. Ustaz ulang sekali lagi pengertian ini. Sesuatu benda kotor yang menyebabkan tidak sah ibadah seperti solat dan tawaf. Ya, maksud dia apa? Sesuatu benda kotor. Yang kotor, sesuatu benda kotor yang menyebabkan benda kotor tu sebabnya menyebabkan tidak sah ibadah. Apa makna ibadah? Apa makna ibadah? Ibadah ni macam solat kan, apa lagi? Membaca Al-Quran dan sebagainya. Ibadah yang boleh kita dapat pahala, ya. Tidak sah ibadah seperti solat, itu salah satu. Solat dan tawaf. Tawaf ni apa adik-adik? Tawaf ni macam macam yang mana pernah pergi umrah dan haji sudah melakukan, itu diorang dah tahu. Yang mana tawaf ini mengelilingi Kaabah. Itu tawaf mengelilingi Kaabah. Tahu tak Kaabah? Kaabah terletak kat mana? Kaabah terletak dekat Mekah Al-Mukarramah. Boleh Google kalau tak tahu, ya. Okey, seterusnya yang kedua, ya. Yang kedua, contoh najis, ya. Contoh najis.
Seperti apa? Contoh najis. Satu, tahi, ya, tak kisah tahi apa? Tahi lalat. Tahi lalat bukan ya. Tahi lalat dia melekat, itu bukan najis. Apabila dia tak boleh dikeluarkan daripada kulit. Najis itu tidak boleh keluar daripada kulit, itu bermakna itu bukan najis. Apa seperti apa? Macam tahi cicak jatuh tengah solat ni. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tahi cicak. Sah solat ke tak? Tahi cicak sah solat ke tak? Kecil je. Tapi macam kalau boleh tiup tak apa. Kalau boleh jalankan, jangan jalankan, tiup je. Kalau jalan jatuh pula. Tak apa, bersihkan sedikit sahaja ya. Tak ada masalah. Yang besar-besar, yang besar-besar contohnya apa? Contohnya apa? Seperti lagi muntah, lagi arak, lagi bangkai haiwan, lagi anjing. Anjing, lagi apa? Khinzir. Lagi air kencing, lagi nanah, lagi darah, dan sebagainya. Benda-benda yang kotor. Okey, itu contoh-contoh najis. Contoh-contoh najis yang Ustaz boleh bagi tahu. Seterusnya, bahagian najis terbahagi kepada berapa? Ustaz dengar? Ustaz tak dengar. Ya. Bahagian najis terbahagi kepada 3. Yang pertama, najis mukhaffafah. Najis ringan. Ini najis ringan orang panggil. Najis ringan ini, najis mukhaffafah ini nanti Ustaz terangkan ya. Nanti Ustaz terangkan. Okey, yang seterusnya yang kedua, najis mutawassitah. Ini najis pertengahan. Najis pertengahan. Yang ketiga, najis mughallazah. Ini najis berat, betul-betul berat. Ya, macam mana kita nak kalau terkena, apa yang kita kena buat? Macam mana cara untuk menyucikannya? Macam mana cara untuk membersihkannya? Untuk kita menunaikan ibadah tadi. Okey. Seterusnya, pengertian najis mukhaffafah. Yang pertama Ustaz nak terangkan pengertian najis mukhaffafah. Okey, dengar elok-elok kawan-kawan, tengok dekat depan, tengok dekat buku ini. Kata apa? Pengertian najis mukhaffafah, air kencing kanak-kanak lelaki. Sekali lagi, air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang daripada 2 tahun yang hanya minum susu ibu sahaja. Macam mana tu? Apa maksud dia? Dia kata apa? Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang daripada 2 tahun. 2 tahun ke bawah lah. 2 tahun ke bawah yang hanya minum susu ibu sahaja. Yang mana minum susu ibu sahaja. Okey. Contoh kita nak bagi senang. Contoh, kita ada adik baby, bayi yang baru lahir dalam lingkungan 8 bulan umurnya. 8 bulan umurnya. Kita jalan. Sekali mak kita kat dalam bilik. Si kecil tu tengah meniarap. Dia tak pakai pampers, baru habis mandi. Baru habis mandi. Tiba-tiba si kecil tu terkencing. Dia terkencing tak apa. Dia terkencing lalu dia jalan-jalan, mengesot sampai ke hujung. Udahnya najis atau tidak? Najis atau tidak benda itu tadi? Najis, ya. Najis, itu najis. Jadi angkat, apa cara dia? Kalau takut panggil mak, jerit. Mak, ayah, si kecil kencing. Kata najis ni mak. Cakap mak mesti keluar punya. Ya Allah si tembam. Ya Allah kenapa macam ni? Lalu mak dia pun angkat. Lalu kalau kamu ustaz dah ajar ni mesti kamu kena buat. Kalau terjadinya dekat rumah, bermakna kamu kena buat. Apa yang seterusnya akan buat?
Mak, biar saya yang basuh benda ni. Mak tanya, kamu tahu ke? Kamu tahu cara basuh ni macam mana? Tahu? Tahu, Mak. Okey, ajarkan Mak macam mana. Ajarlah Mak macam mana. Hilangkan najis sehingga kering dan renjis dengan air mutlak. Maksud dia apa? Hilangkan najis sehingga kering. Ambillah kain, kan? Dah pun najis ringan, bukan najis berat, ya. Keringkan. Lap sampai lap. Bilas saja air biasa, air mutlak, air pipe lah, senang. Ambil air pipe, ambil kain biasa, lap. Kalau tak nak ambil kain pun mop pun boleh, kan? Ambil mop sampai hujung, sampai kering. Okey, tak perlu nak 2, 3, 4 kali bilas, tak payah. Ini najis ringan sahaja. Ya, najis ringan. Jangan sampai nampak dah kering dia punya air kencing dia pun dah kering baru kamu nak ambil tindakan. Tak perlu. Dah nampak sahaja basah, terus buat. Faham? Kamu pun dah naik darjah 2. Sebab kalau darjah 2 boleh tolong mak dan ayah. Siapa yang bantu mak ayah, insya-Allah dia masuk syurga. Siapa yang nak masuk syurga? Angkat tangan. Dua-dua angkat tangan. Kalau kaki boleh angkat, jangan angkat, ya. Angkat jari, angkat tangan dua-dua. Macam tu. Faham? Bagus. Mumtaz. Faham? Seterusnya, yang tadi Ustaz kata apa? Ustaz ajar apa tadi? Najis mukhaffafah, najis mutawassitah dan mughallazah. Najis muhaffafah dah faham? Bagus. Seterusnya, najis mutawassitah. Ini najis pertengahan. Najis selain daripada najis mukhaffafah, anjing dan babi. Selain daripada kencing baby, selain daripada anjing dan babi. Contoh yang tadilah. Apa dia yang contohnya? Darah, tahi, muntah. Lagi apa? Arak, bangkai haiwan. Lagi apa? Nanah, darah. Itu semua najis mutawassitah, najis yang ringan. Okey, seterusnya apa yang kita kena buat? Okey, apa yang kita kena buat? Kalau jadi macam tu. Okey, yang pertama, contoh Ustaz bagi contoh senang sahaja. Kita nak tolong mak ayah ni. Nak tolong mak ayah angkat barang bagai semua tu. Lepas tu tertolak meja, terkena kuku adik. Sehingga berdarah. Kuku ini berdarah. Nak tercabut dah. Ya Allah. Adik pun menangis lah. Adik pun menangis. Terputus. Kalau kita kuku terputus pun, bukan panggil mak, panggil nenek. Ya, panggil nenek. Sakit dia, ya Allah. Sakit, ya. Jadi darah itu menitis ke lantai. Lalu dia pun bukan berlari, berjalan perlahan-perlahan. Darah itu pun menitis sehingga ke dalam bilik. Macam mana cara nak membersihkan darah itu tadi? Cara dia mudah sahaja. Macam ni. Cuba tengok, hilangkan najis, basuhlah, ya. Basuh dengan air mutlak sehingga hilang bau, rasa dan warna. Ada 3, ya. Yang tadi najis mukhaffafah tadi. Yang najis mukhaffafah tadi dia kata apa? Ambil air mutlak, ambil mop sahaja. Sebab itu ringan, sebab najis ringan. Okey, yang najis pertengahan ini, najis mutawassitah ini, dia kata apa? Hilangkan najis, basuh dengan air yang bersih, air mutlak, ya. Air pipe sehingga hilang bau, bau, rasa dan warna. Darah warna apa? Darah warna biru. Asal darah warna biru pula? Alien ke? Darah kamu warna biru. Darah semua manusia warna merah. Jadi kalau darah itu cerita tadi kan adik tadi tu kan dah terkena meja. Darahnya pun meleleh sampai ke bilik. Jadi cara dia nak buat macam mana? Bersihkan dulu.
bersih pakai lap darahnya dulu. Darahnya lap sehingga bersih. Lepas tu kita tengok ada warna lagi tak. Kalau ada warna lagi tak bersih. Itu sebab pertengahan, najis yang pertengahan. Kena buat betul-betul najis ni. Kalau buat cikal-cikal macam biasa je, kalau lap-lap tak nak lap je, habis. Akan najis itu sikit, apabila kita pijak akan terjadinya satu rumah akan jadi najis. Nak rumah kamu nak najis ke? Nak ke darah satu melimpah semua dekat dalam rumah? Nak? Semua tak nak, bukan? Jadi cara dia macam mana? Najis mutawasitah ini macam mana? Apabila nampak darah itu, lap dulu, lap, bersihkan dulu, lap sehingga tak ada bau, warna dan rasa. Janganlah pula rasa. Ada darah lagi tak rasa, jangan. Ya, cukup saja ada 3 syarat itu, insya-Allah rumah kamu akan terjaga. Okey? Faham semua? Pasti mumtaz. Yang ketiga, yang terakhir ialah najis mughallazah. Contoh najis mughallazah ini anjing dan babi serta keturunan dari kedua-duanya. Tak kisahlah apa dia. Yang dekat dengan yang kita selalu nampak lah, anjing kan. Kalau khinzir ni kita bukan selalu nampak. Mana ada orang bela dekat rumah. Kalau ayam tu ada selalu orang kita orang tengok. Tapi kalau khinzir orang bela kat rumah, mau kena orang tu. Mau kena. Kalau ada siapa-siapa nampak yang bela khinzir macam bela ayam kat tepi ada kandang, bagi tahu ustaz. Bagi ustaz sekarang, bagi tahu. Tengok kertas ini. Hilangkan najis, basuh sekali dengan air, ya, bercampur tanah dan 6 kali air mutlak. Maksud dia macam mana ustaz? Ustaz, saya tak tahu ustaz. Contoh, ustaz bagi contoh. Kita tengah main bola ni. Tengah main bola ni. Amar, passing. Dapat. Tiba-tiba kita nampak anjing daripada hujung datang. Kenapa pula? Larilah. Lari. Anjing tu pun kejar. Terkena dekat badan dia. Anjing tu sondol. Dong. Waktu tu dah lah hujan lebat. Jadi apa yang kita kena buat? Sama dia. Macam mana kita nak buat benda tu? Macam mana kita nak hilangkan kotoran itu? Kita tengok, hilangkan najis. Kalau tak nampak, hilangkan, basuh, mandi dulu. Kalau terkena pada badan kita, kan? Hilangkan najis dulu, mandi dulu, bersihkan diri dulu, okey? Seterusnya, basuh sekali dengan air bercampur tanah dan 6 kali air mutlak. Maksud dia macam mana? Kena ambil air, kena ambil tanah. Kalau tak ada tanah depan rumah, beli tanah. Sebab kita terkena najis. Najis itu bukan najis mukhaffafah, ringan, bukan. Bukan najis mutawasitah yang pertengahan, bukan. Ini najis mughallazah, bukan najis biasa-biasa. Ya, ini najis yang sangat berat. Ini najis yang sangat berat. Jadi kamu kena beli tanah, tak kisah tanah apa. Jadi kamu ambil baldi, campurkan tanah dan campurkan air, gaul. Ambil cebok. Ada cebok, tahu cebok? Tak ada cebok pula kat sini. Kalau tanyalah mak cebok tu apa? Cebok, ambil air 1. Jirus, bersihkan. Lap pakai tangan. Ada tanah kan? Lap pakai tangan. 1. Lagi 2. Kalau terkena kat sini sajalah. Kalau mandilah. Tanah je pun. Bukan tanah ada tai. Tanah yang bersih. Jadi sebanyak berapa kali kalau nak cuci tu? Macam mana? Berapa kali tu? 6 kali. 6 kali cuciannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah. Dah buang ambil baldi, dah buang semua.
sudah mencukupi syarat untuk bersihkan najis mughallazah. Ikut sahaja macam mana pun tak ada masalah, ya. Janji najis itu najis berat, ikut sahaja yang Ustaz ajar tadi. Okey? Dan anak-anak, ada soalan Ustaz bagi yang berada di dalam kertas. Sila jawab dengan elok. Apa-apa soalan, apa-apa yang tak faham, sila tanya kepada Ustaz. Ustaz sedia membantu kamu. Okey? Akhir kalam, moga mumtaz kamu di dunia dan di akhirat. Amin insya-Allah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.